Saya ni dengar kan? Okey. So sekarang ujian summative 2 nombor 1. P tolak kurungan 7 tolak 2 P. Okey. So kita pusing-pusing jawab. Nombor 1 Arif. Soalan algebra ni dia tak ada kat buku Science Study tu kan. Kan awak kan saya suruh beli 2 buku kan. Izra, saya menjawab soalan Izra. Kan saya suruh beli 2 buku. So 2 buku tu algebra dengan buku Science Study untuk latihan form 4 tu lah. Yang tu bila masuk topik akan buat yang tu. Yang ni algebra ni. 7P tambah 2P kuasa 2. Okey, kita tengok. Ya, buku biru. Okey, P tolak 7 dulu. Okey, kita buat satu-satu P tolak 7 tambah 2P. P tolak 7 tambah 2P. So, last sekali jawapan kita. Salah tu Arif. Kita kalau nak kira ni, kita buat yang ni dulu. Jangan darab yang ni. Bukan ni ya. Bukan P darab 7, salah. Yang tu kalau bila awak darab tu, yang tu kalau P kurungan 7 tolak 2P. Yang tu boleh 7P tolak 2P kuasa 2. Tapi sekarang ni ada tolak. Kalau ada tolak, okey. P tu awak salin. P tu awak salin lah P. Lepas tu negatif ni awak darabkan dengan 7. So negatif 7. Negatif ni maksudnya negatif 1 lah. Negatif 1 darab 7, negatif 7. Dan negatif 1 darab negatif 2P, positif 2P. Okey. Lepas tu jawapan akhir, kita tengoklah P tambah 2P ni akan dapat 3P tolak 7. Okey. Nombor 2. Nombor 2 Izzati. 3A tolak 5. 3A tolak 5, yes. Sebabnya asalnya daripada 6A tolak 3A lah. Asalnya daripada 6A tolak 3A tolak 5. Okey, so last kali kita akan dapat 3A tolak 5. Nombor 3, Haikal. Tiga, cikgu. Nombor 3. Negatif 4P tolak 3Q. Okay. Negatif 4P, okey. Tolak 3Q, alright. So, 3, first kali 3 darab 3P. Tolak 3Q, tolak 7P. So, dapat yang ni dengan yang ni, 3 tolak 7, negatif 4P, tolak 3Q. Okey, nombor 5, Izra. Bagi jawapan satu-satu pun tak apa.
Nombor 4 ni, nombor 4. Bukan 5, silap. Nombor 4. Um, okay, 3X tolak 7Y. 3X tolak 7Y lah. Untuk yang nombor 4 ni, kita darabkan 5 ni ke dalam yang dalam kurungan, dapat 5X tolak Y. Kemudian yang ni, kita terus ambil negatif lah. Ambil terus negatif 2 darab X. Negatif 2X. Negatif 2 ni darab dengan Y. Negatif 2Y. Terus je ambil sekali dengan negatif untuk sebab nanti kita nak tulis tu kita nak buang kurungan kan. So kita bawa sekali negatif. Kalau awak tak darabkan dengan negatif, contohlah kan kalau 5X tolak 5Y. Siapa yang dia buat 2 je. 2 darab dengan X, 2X. 2 darab dengan Y, 2Y kan. Tapi 2Y tu positif. So dia sebenarnya, dia kan awak kan bawa 2 sahaja. 2 darab Y. So dia kena ada kurungan lagi. Ada kurungan lagi. So nak hilangkan kurungan tu, kena darab masuk pula lah negatif kan. Sama juga macam dapat yang ni juga. Okey, nombor 5, Arif. Okey, 4M tambah 4N tolak 3M tambah 3N. Silap tu, silap sikit Arif. Tambah 3N. Macam yang ni lah. Saya kata, okey, bawa sekali negatif 3 darab dengan negatif N. Jangan bawa 3 saja. Jangan buat, okey, tolak 3, 3 darab M, 3M. 3 darab N, negatif 3N. Salah. Kena ambil sekali negatif 3 dengan negatif N. So, positif 3N. Lepas tu, okey, tengok mana yang sebutannya serupa. Mana yang kita boleh tambah, kita tambah. Mana boleh tolak, kita tolak. Tak siap lagi ni. Arif, jawapan last. Satu M tambah 7N lah kan. M tambah 7N. Okey. Nombor 6. Nombor 6 Isati.
13K tolak 6. 13K tolak 6. Okey, kita tengok 9K tolak 6 tambah 4K. 9 tambah 9K, okey, 13K tolak 6. Nombor 7, Haikal. 13M tolak 3. 13M tolak 3. Okey, 7M tambah 6M tolak 3. So, 13M tolak 3. Nombor 8, Izra. 10X tolak Y. 5 darab 2X, 10X tolak 5Y tambah 4Y. Okey, betul. 10X tolak 1Y. Okey. Nombor 9, Sofi. Negatif 3Q tolak 6P. Okey. Q tolak 6P tambah 4Q. Okey, so Q, sekejap. Q tolak 6P tambah 4Q. So, 5Q lah. 5Q, Sofi. Yang Q tambah 4Q dapat 5Q. Faham tak macam mana dapat 5Q ni? 5Q tolak 6P jawapan dia. Okey, awak sepatutnya ni lah Q ni. Tulis je Q, lepas tu negatif 2 darab 3P. So, dapat 6P. Tolak 6P. So, negatif Q darab dengan negatif 2, 4Q. Okey, nombor 10, siapa Bazil? C kuasa 2 negatif 3C. C kuasa 2 negatif 3C. Okey, C kuasa 2 tambah 2C tolak 5C. Dapat C kuasa 2 tolak 3C. Okey. 11, Arif. Macam mana? 11, Arif. Nombor 11, ni Arif. H darab dengan 3. H darab 3. 3H lah. 3H.
H darab 3, 3H. Lepas tu, H darab dengan negatif H. H darab dengan negatif H kuasa 2. Okey, tambah dengan 2H kuasa 2. So, kalau kita nampak dekat sini, yang ni sama ni. So, ambil je negatif 1 tambah 2. Negatif 1 tambah 2, 1. Okey, so jawapan kita 3H tambah H kuasa 2. Okey, nombor 12. 12, P darab Q. P darab Q jadi apa? PQ. Kalau huruf dari depan nak kira macam mana? Samalah juga. P darab Q, PQ. Lepas tu apa? P darab negatif 3. Sama je. P darab negatif 3 apa? Negatif 3P. Dia sama je. P darab Q, Q darab P. PQ kan atau QP. Ataupun yang ni P darab negatif 3. Kalau negatif 3 darab P dapat negatif 3P kan. So sama juga kalau P darab negatif 3. Negatif 3P juga, tak kisahlah negatif 3 darab P ke, P darab negatif 3 ke, tak kisah. Jawapan akan dapat negatif 3P. Nombor tu letak dekat depan, negatif 3P. Lepas tu tolak 6P. Okay, so kita tengok mana yang sama. Mana 3P dengan 6P ni kan. So PQ tolak 9P. Tu je. Belas, okey, sambung dengan Haikal. A kuasa 2 tambah 4A. A kuasa 2 tambah 4A. Okey, A kuasa 2 tolak 3A tambah 7A. Maka dapat A kuasa 2 tambah 4A. Okey, 14. M darab 5, 5M. Tolak 2MN. Okey, darab yang ni lah. Negatif 2MN tambah MN. Okey, so kita dapat ni sama ni, dua ni sama. So ambil nombor dia lah. Negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. So negatif 1 MN. Tu je Izra. 15. Okey, A darab A. A kuasa 2 tambah dengan AB tolak 2AB. Okey, so kalau dekat sini yang ni sama ni. AB, AB sama. AB, AB sama. So kita tengok nombor dekat depan. 1 tolak 2 negatif 1. So maksudnya A kuasa 2 ni tolak 1 AB. Tolak AB. Tu je. Okay, 16. M kuasa 2 tambah MN tolak M kuasa 2. Jadi, okay, kita tengok kat sini mana yang sama. Yang ni sama. Okay, so tengok nombor dekat depan lah. 1 tolak 1, kosong. So tinggalnya MN sahaja. Okay, boleh ni. Tujuh belas, 5BC tambah 2B kuasa 2 tolak 2BC. So dekat sini yang mana sama? Yang ni sama. 5 tolak 2. Ambil nombor je lah. 5 tolak 2, 3. 3 jadi 3BC tambah 2B kuasa 2. Tu je. Okay. So saya harap 18 hingga 23 awak boleh buat dengan betul lah. Okay. 18 hingga 23. Okay, nanti Izra Arif hantar untuk soalan 18 hingga 23 jawapan dia.
Okey, kita masuk kepada matematik. Masih lagi apa tu, penakkulan logik kan? Penakkulan logik. Okey, penakkulan logik. Kita dah belajar nak tengok pernyataan. Pernyataan yang macam mana? Nak buat yang macam mana? Okey, sorry. Pernyataan, apa yang kita dah belajar ialah pernyataan, nak kenal dia pernyataan atau tidak. So, pernyataan ni kita kenal dia, dia ayat penyata, bukannya ayat soal, bukan ayat soal, bukan ayat seru, macam itulah. Ayat penyata yang titik, tak ada koma, tak ada tanda seru, tanda soal, tak ada. Okey. Lepas tu kita tengok jugalah pernyataan benar atau palsu. So, pernyataan benar tu maksudnya ayat tu betul lah benar. Contoh macam kata satu-satunya negeri di, okey, contohnya apa, Kelantan ialah negeri di Semenanjung Malaysia. Maksudnya betul lah Kelantan di Semenanjung Malaysia. Okey, betul, maka pernyataan benar. Kalau salah, mungkin dikata Sabah ialah terletak di Semenanjung. So, salah, tak boleh. Sabah tu dekat yang sebelah sana kan, bukannya Semenanjung. Jadi, salah, pernyataan palsu. Itu je. Dari segi matematiknya pula, selalunya dia ada sama dengan. So, boleh jadi pernyataan benar lah. Lepas tu, dia boleh jadi pernyataan. Lepas tu kalau kita nak tahu benar ke tak benar ke, benar ke palsu, jadi kita tengoklah ayat tu guna sama dengan, guna apa tu, betul lah atau salah. Nak guna lebih besar ke lebih kecil ke, ayat tu lengkap, kita boleh faham apa yang nak disampaikan. Jadi, dia adalah pernyataan dan kita tengoklah betul ke tak pernyataan tu, benar atau palsu. Lepas tu kita dah tengok juga yang ayat majmuk kan. Kita dah tengok juga ayat majmuk. So, untuk ayat, okey, sebelum tu kita tengok penafian. Kita nak nafikan benda tu. So, untuk nafikan kita ada dua. Sama ada bukan dengan tidak. Saya bukanlah contoh hari itulah kan, saya bukan cikgu. Saya bukan guru sekolah. Ikutlah. Maksudnya ada perkataan bukan. Kalau tidak, okey, saya tidak suka. Saya tidak suka minum kopi. Contoh. Tidak. Saya suka minum kopi. So, lawan dia, nak menafikan dia, saya tidak suka minum kopi. Guna perkataan tidak. Jadi, untuk penggunaan bukan atau tidak tu dia bergantung kepada ayat. Bergantung kepada kesesuaian ayat. Okey, lepas tu kita belajar ayat majmuk. Ayat majmuk untuk tajuk ni, kita guna dua je lah. Dan atau. Perkataan dan atau. Dua tu je. Lepas tu kita tengok macam mana perkataan dan atau ni, pernyataan benar atau palsu tu. Kan? Ni. Okey ni, kita tengok ke sini. Contoh kita guna dan. Ayat pertama letak sebagai P, ayat kedua Q lah. Pertama, kedua. P dan Q. P atau Q. So, kalau perkataan dan, dia hanya benar apabila kedua-dua ayat tu adalah benar. Benar-benar, maka dia benar. Yang lain, kalau ada palsu, maka dia palsu. Senang ingat macam tu je. Dia benar-benar baru benar. Kalau dan lah. Okay, kalau atau, kalau perkataan atau, contohnya,
Contoh P atau Q ni kan, saya suka minum kopi atau teh. Jadi saya suka minum kopi. Betul. Saya suka minum teh. Betul juga. Saya sukalah. Saya bagi tahu saya. Okey. So maksudnya dua-dua betul, maka betul. Tapi untuk tak atau ni, dia beza dengan dan. Dan ni dia betul-betul, baru betul. Tapi kalau atau, dia betul-betul betul lah. Tapi kalau ada salah pun, contohlah saya tak suka minum kopi. Ayat dia saya suka minum kopi atau teh. Tapi sebenarnya saya tak suka minum kopi kan. So dia ada satu betul, satu salah kat situ. Jadi ayat dia masih lagi pernyataan benar. Ayat dia masih lagi pernyataan benar. Walaupun ada satu salah. Ingat macam tu je lah. Dia banyak benar. Yang ni, yang dan tu satu je benar. Ini homework hari tu kan. Ya, tentukan nilai kebenaran. Okey. P 3 ialah faktor bagi 9. Kalau kita tengok contoh dia. 3 ialah faktor bagi 9. Benar. Faktor bagi 12. Benar. So, faktor bagi 9 dan 12. Benarlah. Sebab dua-dua benar, maka benar. Kalau kita tengok Jun, Julai ni, 31 hari. So, ayat pertama kita guna bulan Jun. Bulan Jun ada 31 hari. Betul ke salah Bulan Jun tu bulan berapa Bulan Januari, bulan 6. So bulan 6 betul tak ada 31 hari? Bulan 6 ada 31 hari? Kalau awak tak ingat, awak guna ni. Awak guna buku tangan kita kan? Ni kawasan yang ada untuk tangan, untuk jari ni. Ingat yang kita mula daripada tangan jari ni. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bulan 6 dekat celah. Ni. So dia 30 hari sahaja. Kalau dia berada dekat sini 7. Ni apa ni 7. So 7 ni 31. Kalau dekat tengah ni sama ada 30 ataupun Februari 28, 29. Kalau tak sini bulan 6 30, bulan 7 31. So kalau kat sini salah lah kan? Palsu. Okay, kalau bulan Julai ada 31 hari. Julai ya betul. Okay, pasal awak gabung balik bulan Jun dan bulan Julai. Atau, atau. Bulan Jun atau Julai ada 31 hari. Okay, satu palsu, satu benar. Okay, so kalau atau satu betul je, kira betul. Walaupun ada salah. Satu betul je, kira betul. Tu je. Okay. So boleh buat lah kan 2, 3. Faham tak? Kita tengok kepada yang seterusnya. Pernyataan untuk implikasi. Yang seterusnya ni adalah implikasi. So implikasi dia akan guna perkataan jika maka. Jika kelas jika bilangan pelajar kurang daripada 10 orang, maka kelas akan dibubarkan. Contoh macam itulah. Jika kelas kurang daripada 10 orang, maka kelas akan dibubarkan. Contoh. Okay, so dia ada jika, dia ada maka. Itu. Implikasi dia ada jika, dia ada maka. Gabung dua ayat jugalah. Ayat pertama, ayat kedua. Jika ayat pertama, maka ayat kedua. So, jadi untuk implikasi,
Jika P maka Q, ni implikasi macam implikasi umum macam tu. Yang paling atas lah umum implikasi. So P ni dipanggil sebagai antijadian. Antecedent, antijadian. Okey, yang Q pula ialah akibat. Betul lah kan? Jika maka. Q ialah akibat. So, implikasi ni juga kita boleh tukar kepada implikasi 1, implikasi 2. Implikasi 1, implikasi 2. So, untuk implikasi 1, kita akan buat jika P maka Q. Jika P maka Q. Ni tadi saya kata ni implikasi adalah implikasi yang macam itulah. Yang paling atas. Okey. Implikasi ni juga dia boleh ditulis dalam bentuk P jika dan hanya. Dia guna perkataan jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Ayat tu je. Jika dan hanya jika. Kalau bahasa Inggeris, if and only if. Ada kat situ. If and only if. Ayat pertama, jika dan hanya jika, Q. Nanti kita tengok contoh ayat. So, kalau dibagi dalam macam ni, kita boleh pecahkan dia kepada dua implikasi. Kita guna jika dengan maka juga. Okay, kita pecahkan pada dua lah. Implikasi satunya ialah jika P maka Q. Ambil je balik. Kiranya dia macam yang positif lah. Jika P maka Q. Kalau implikasi dua, dia terbalikkan. Jika Q maka P. Jika Q maka P, dia terbalik. Ingat tu je. Okay, so kalau bina satu implikasi jika P maka Q. Okey. Sebagai contoh, antijadian ialah luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. So kalau nak akibat, dia bagi jejari bulatan A ialah 7 cm. Antijadian dengan akibat. So implikasinya ialah kita guna jika maka. Jika maka. Jika luas bulatan ialah 154 cm, maka jejari bulatan ialah 7 cm. Senang je. Tajuk ni senang. Tajuk ni senang. Nombor 1, poligon M ialah pentagon. Hasil tambah sudut pedalamannya ialah 540. So sama juga. Jika poligon M ialah pentagon, maka hasil tambah sudut pedalaman ialah 540. Sama je lah. Awak ambil je balik. Jika M boleh dibagi tepat dengan Q, maka M ialah gandaan 3. Jika 1/P kecil pada 1/Q, maka P lebih besar daripada Q. Salin je balik. Hanya tambah perkataan jika dengan maka. Okey. Boleh ni. Boleh Sofi, Haikal, boleh? Boleh cikgu. Okay, untuk yang ni pun saya rasa tak ada masalah lah. Kalau dia bagi implikasi jika maka, kita tahulah antijadian dia ataupun dia nak P, P tu mesti dekat depan. Jika M lebih kecil pada kosong, maka kita ambil yang ni. Lepas tu maka M ialah nombor negatif, kita ambil yang ni. Akibat. Tu je lah. Nanti awak buat Antijadian ambil yang ni dan akibat ambil yang ni. Okey, nombor 2, jika set A mempunyai 3 unsur, antijadian ambil yang ni, set A mempunyai 3 unsur, maka bilangan subset bagi set A ialah 8. Ambil akibat. Okey, sama je. Boleh buat kan? Okey, kita tengok bina satu implikasi P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Ni. Okay. Dia akan bagi implikasi 1, implikasi 2, lepas tu dia akan ambil yang ni.
Ni memang dia bagi dalam bentuk macam ni tau. Dalam exam tu dia letaklah implikasi 1 ruang kosong. Awak kena isi ayat. Implikasi 1 isi ayat. Implikasi 2 mungkin dia letak kosong, lepas tu dia buat ayat yang ni. Dia tulis kataan kat sini implikasi. Dia tulis implikasi 1, implikasi 2, lepas tu implikasi. So bergantung kepada ayat tu. Kalau implikasi tu dia kata jika dengan maka, lepas tu macam contoh yang ni kan, implikasi 1, jika awak bayangkan isi padu sebuah sfera ialah 8, ni adalah P, ini adalah Q kan. Kalau implikasi 2 ni dia terbalikkan lah kan, sini Q, sini P. Jadi implikasi yang akan kita tulis ialah P jika dan hanya jika Q. Tu je. P jika dan hanya jika Q. Soalan ni kena full mark lah dalam exam. Contoh nombor 1 ni. Soalan nombor 1. Dia bagi implikasi 1, dia bagi implikasi 2, dia nak implikasi. Bina 1 implikasi, dia nak implikasi kan. Jadi kita guna apa? Kita guna yang jika dan hanya jika. Kita ambil je ayat daripada soalan ni, implikasi 1. Okey, jika PQRS mempunyai 4 sisi, ni adalah P. Maka PQRS ialah sebuah sisi 4. Ini adalah Q. Okey, so implikasi 2 mesti dia buat Q sini P. So implikasi kita tulis balik PQRS mempunyai 4 sisi. Okey. Okey, kita tulis P jika dan hanya jika Q. Gitu. So kita salinlah. PQRS mempunyai 4 sisi. Jika dan hanya jika PQRS ialah sebuah sisi 4. Gitu je. Tak ada masalah lah kan. Nombor 2. Okey, nombor 2, nombor 3 pun sama je. Boleh? Arif? Boleh, Arif? Kalau suruh buat, boleh buat dengan betul tak? Boleh lah kan? Sama je. Okey. Okey, seterusnya tulis 2 implikasi. Ni. Dia bagi perkataan apa ni? 2 garis tidak bersilang antara satu sama lain jika dan hanya jika. Okey, dia sambung ayat, 2 ayat menggunakan jika dan hanya jika. So tak ada masalah, benda yang sama. Depan ni mesti Q, jika dan hanya jika depan ni Q. Okey, so kalau soalan suruh isi implikasi 1, pastikan awak buat jika P maka Q. Jika P maka Q. So yang ni P. Kan yang ni P. Lepas tu maka Q. Lepas tu implikasi 2. Yang depan adalah Q. Yang belakang adalah P. Izra boleh faham?
Okay. Okay, sama je. 1, 2, 3, 4. Okay, so saya nak tengok muka surat yang ni dululah. Kalau semua faham, nak tengok macam mana jawab ni. Nombor 1 dengan 2. Okay, saya nak tengok yang 1 dengan 2. Boleh buat sekarang. Kalau dah siap, boleh hantar nombor 1 dengan 2. Dan awak siapkan juga sebelum saya masuk topik seterusnya ni, awak boleh buat muka surat. Daripada awal tadi, muka surat berapa? 31. Sebelum tu lagi. 31 sampai 33. Okey, boleh buat yang tu.
Arif boleh hantar kat saya? Okey, saya sambung seterusnya. Okey, saya sambung yang seterusnya. Untuk penyataan, kita ada implikasi. Tadi kita belajar implikasi kan. Kita belajar implikasi, dia ada perkataan jika maka. Okey, implikasi ada perkataan jika maka. Implikasi. Okey, dia ada perkataan jika P maka Q. Ayat pertama P, ayat kedua Q. Gabung. Okey, implikasi. Implikasi ni juga ditulis dalam P jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika Q. Okey, ada dua lah bentuk implikasi. Kalau dia bagi yang ni, maksudnya sekejap. Yang ni, sekejap. Ini dia boleh pecahkan kepada implikasi 1, implikasi 2. Kalau yang ni, dia soalan akan tanya pasal antijadian dengan akibat. Akibat. Antijadian dengan akibat. Ingat situ. Lepas tu juga, yang jika P dan maka Q ni juga, dia boleh juga tanya berkaitan implikasi akas songsang. Ni yang kita akan belajar ni. Implikasi akas songsangan kontrapositif. Implikasi akas songsang kontrapositif. Okey. Tajuk ni, bab 3 ni sebenarnya awak kena hafal lah. Kena hafal supaya kita tak tertukar macam jika P maka Q, kalau dan atau tu yang mana betul yang mana salah. Tu je kalau untuk exam nanti awak nak praktis awak kena hafal sikit. Kalau macam contoh ni implikasi akas songsang kontrapositif kan. Untuk implikasi ni dia ambil daripada pernyataan lah. Tengok dekat sini kan. Pernyataan jika P maka Q. So pernyataan dia bagi yang ni. So implikasi tu awak boleh ambil yang sama. Jika P maka Q. Kalau akas pula dia terbalik. Dia Q dulu baru P.
Q dulu baru P. Q dulu baru P. Itu akas. Faham tak? Pernyataan atau implikasi dia akan ambil PQ. Okey, implikasi PQ. Tak apa, tengok sini je lah. Memang ni je lah nota dia nya. Implikasi atau pernyataan jika P maka Q. Kalau akas diterbalikkan, jika Q maka P. Kalau songsangan, okey, songsangan ni awak ingat dia ambil daripada implikasi. Dia ambil daripada pernyataan itu dan dia nafikan. Dia nafikan. Maksudnya, ni ingat lagi simbol menafikan ombak P ni kan. Ombak tu bermaksud tidak atau bukan. Dia menafikan. Tidak atau bukan. So dia ambil daripada pernyataan. Untuk songsangan ni dia ambil daripada pernyataan. So jika bukan P maka bukan Q. Jika bukan P maka bukan Q. Ni perkataan bukan. Nafi lah. Sebenarnya bukan atau tidak. Ni bukan atau tidak. Bukan atau tidak Q. Daripada pernyataan lah awak ingat macam tu. Okey, pernyataan PQ. Kalau akas QP. Kalau songsangan bukan P bukan Q. Kalau kontrapositif pula bukan Q bukan P. Senang je nak ingat. Cuma yelah dalam exam nanti takut tertukar juga kan. Kena study lah yang tu. Okey, PQ QP bukan P bukan Q, bukan Q bukan P. Tu je. Kita tengok contoh. Contoh pernyataan ataupun implikasi. Jika Q lebih besar daripada P. Okey, yang ni adalah P. Ni adalah Q. So akas dia terbalikkan lah. Sini Q. Macam ni, saya highlight lagi senang. Jika 3 lebih besar daripada 5, yang 3 lebih besar daripada 4. Okey, biru dengan purple. So, ni adalah P, yang ni adalah Q. Okey, kalau akas, dia kena QP. Implikasi PQ, akas kena QP. So, dia ambil yang purple dulu, baru biru. Kalau songsangan, dia bukan P, bukan Q. Bukan P, bukan Q. Kita ambil yang biru tapi kita melawan arus. Macam yang ni, jika 3 lebih kecil daripada 5. Kalau tadi lebih besar. Kan? Tapi dia guna lebih kecil. Kalau ikutkan, okay, tak ada masalah pun kalau nak guna perkataan bukan. Contohnya, jika ayat songsang lah kan. Jika 3 macam ni bukan, tidak. Tak sesuai lah kan. Tak cantik lah pula kalau guna perkataan bukan, tidak. Jika 3 bukan lebih besar daripada 5, maka 3 bukan lebih besar daripada 4. Ayat dia tak lawa sangat. Okay, so kita kena tukar perkataan lah. Besar kepada kecil. Kita nak menafikan dia. Kita nak lawan arus dia. 3 lebih kecil daripada 5. Lepas tu kita ambil yang purple. 3 lebih kecil daripada 4. Untuk kontrapositif, kita ambil bukan Q, bukan P. Terbalikkan. Bukan Q, bukan P. So kita ambil yang purple dululah. Tapi guna perkataan kecil. Okay, jelas? Kita untuk menafikan tu memanglah kita guna perkataan bukan atau tidak. So untuk macam kita nak mungkin kita better kita tengok kesesuaian ayat lah.
Okey, nombor 1. Boleh buat nombor 1. Yang ni adalah P. Yang ni Q. So, untuk implikasi PQ, akas QP, songsangan bukan P bukan Q, kontrapositif bukan Q bukan P. Okey, boleh buat sekarang?
Okey, kita bincang. Untuk implikasi, kalau implikasi atau pernyataan dia bagi macam ni kan. Jika P maka Q. So untuk akas tak ada masalah. Kita hanya terbalikkan dia sahaja. Okey, awak terbalikkan. Jika B lebih besar daripada A, maka A per B ialah pecahan wajar. Tu je lah. Akas. Akas senang. Okey, songsangan. Songsang jika bukan P maka bukan Q kan. Okay, so awak nak guna perkataan bukan pun boleh je, tak ada masalah pun. Contoh, jika A per B bukan pecahan wajar, okay, bukan pecahan wajar. So kalau macam ni, maka nak buat apa ni? Bentuk ni tak boleh nak kata bukan kan? Tak boleh nak kata bukan macam ni, tak ada. So kita kena terbalikkan dia lah, lawan arus lah. Lebih besar, lebih kecil daripada A. So nak tulis tu bukan pecahan wajar pun betul je. Ataupun boleh juga jika A per B, ialah pecahan tak wajar. Kita bagi tahu dia pecahan tak wajar. Maka B kecil pada A. Itu songsangan. Kontrapositif jika bukan Q bukan P kan. Okey, tak ada masalah lah. Ambil daripada songsangan tadi, terbalikkan dia. Jika B kecil daripada A, maka A per B ialah pecahan tak wajar. Itu je. So macam mana? Boleh buat implikasi, akar, songsangan, kontrapositif. Boleh. Okey. Okey, ada soalan tak? Apa-apa? Haikal, Sofi, Izra, ada soalan? Bazil. Yang ganjil itu boleh tukar genap kan cikgu? Yang ganjil boleh tukar genap. Nombor 2 ni. Jika M ialah nombor ganjil. Boleh? Maksudnya kalau genap tu bukan nombor ganjil kan? Boleh. Sebab dia ada 2 je. Sama ada ganjil ke genap. So kita bolehlah guna. Kalau macam pecahan wajar ke pecahan tak wajar. Kita boleh guna 2 tu. Lebih kecil ke lebih besar. Tu je. Kita ada 2 tu je. Sama ada nak pusing tu. Kalau tak guna perkataan bukan atau tidak pun bolehlah. Sebab dia pusing antara 2 tu je. Boleh guna genap. Jika M kuasa 3 nombor genap. Boleh M. Boleh tak ada masalah. Okey, ada lagi ke soalan? Kalau tak ada saya masuk yang seterusnya.
Okey, kita dah tengok dah kan implikasi, akar, sorsangan, kontrapositif, lepas tu implikasi 1, implikasi 2 tadi tu. Okey, so bawah lagi tajuk pernyataan, maka kita kena tahulah pernyataan tu betul atau salah, benar atau palsu. Kalau dia bagi implikasi 1, implikasi 2 tu pun tadi kan, kita kena tahu juga apa tu implikasi 1 tu dia benar ke palsu. Soalan akan tanya juga. Tapi untuk latihan dalam buku dia tak ada buat yang macam tu. Untuk implikasi 1, 2 tadi kan. Sepatutnya adalah kena tahu juga. So tak ada masalah untuk cari benar atau palsu. Kita baca je lah soalan dia. Okey, nombor 1 ni. Tulis akar, sorsangan dan kontrapositif. Jika 13 ialah nombor genap, maka 13 tidak boleh bahagi tepat dengan 2. So yang ni tak ada masalah. Sini yang first ni P, yang belakang ni Q. Kalau P, 13 ialah nombor genap. So dia nak tahu. Kalau dia bagi macam ni lah kan, implikasi ni kan. Maksudnya P dengan Q ni, dia akan tanyalah soalan, kadang-kadang dia tanya P. Kadang-kadang dia bagi tahu anti jadian, dia tulis perkataan jadian. So kena tahu jugalah. P itu adalah anti kejadian, Q itu adalah akibat. Kena tahu. Soalan akan tanya salah satulah. So anti kejadian, 3 ialah nombor genap. Betul atau salah? Salah, palsu. 13 bukan nombor genap kan? 13 nombor ganjil. Okey, akibat. 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul atau salah? 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, dekat sini 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul tak? Betul. Betul lah kan? Betul lah, 13 tu tak boleh bahagi tepat dengan 2. Sebab 13 nombor ganjil. Benar. Okey, benar. Seterusnya implikasi. Okey, implikasi dia bagi jika maka kan. So implikasi kita implikasi. Okey, untuk implikasi ni kita tak boleh guna jika dan hanya jika lah. Kita tak boleh guna jika dan hanya jika. Kita kena guna, kita salin balik je. Jika P maka Q. Yang ni. Jika P maka Q. Sebab kita tengok berdasarkan soalan yang atas tu dia minta P dengan Q kan. So kita buat jika P maka Q. Salin balik lah. Salin balik. Kalau soalan buat dekat sini implikasi 1, implikasi 2. So implikasi dekat sini betul lah. Jika dan hanya jika. Tapi kalau dia tak tanya implikasi 1, implikasi 2. Dia tanya kejadian dengan akibat. So implikasi kita guna jika maka. Tu je. Jika 13 ialah nombor genap. Maka 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul atau salah ayat ni? Pening kan? Pening tu salah lah tu. Tak logik lah tu kan. Palsu benar. Jika palsu maka benar. Jika palsu maka benar. Memang tak logik lah. Sekejap. Jika 13 ialah nombor genap. Okey. Baru ingat. Macam ni. Kita tak tengok palsu ke benar dah untuk yang implikasi ni. Kita tengok macam contohlah 13 ni. Kalau 13 nombor genap. Sekejap.
Implikasi. Jika 13 ialah nombor genap. Pelik juga kan ayat ni? 13 ialah nombor genap, maka 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Kalau ikut skema jawapan dia bagi benar. Jika 13 ialah nombor genap, maka 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Jika palsu maka benar. Benarlah. Tak apalah, kita terima dulu. Nanti kita tengok contoh yang lain. Oh, okey. Atas ni. Oh, tak ada nota. Okey, kita tambah nota ya. Dia tak tulis kat sini untuk awak tambah nota. Kita ada P, kita ada Q. Okey, untuk ni penyataan PQ lah, penyataan kan. Penyataan. Okey, tengok kat sini ya, saya buat implikasi. Implikasi jika P maka Q. Okey, tambah nota. Lepas tu akas jika Q maka P. Lepas tu kita ada kasih akas songsangan. Okey, songsangan jika bukan P maka bukan Q. Sengit-bengit. Satu lagi. Kontrapositif. Okey. Jika bukan Q, maka bukan P. Okey. Ni. Okey, sekarang ni kita tengok pada implikasi dulu. Kalau P itu benar, kita tengok dua-dua benar lah dulu. Benar, maka semua akan benar. Semua akan benar. Okey, kalau P itu benar, Q salah,
P benar, Q salah. Jadi implikasinya, awak bayangkan jika jika betul maka salah. Awak rasa macam mana? Salah lah kan? Tak logik lah jika betul tapi salah. Sorry, jika betul maka salah. So ayat dia tu dia akan jadi salah. Implikasi tu akan jadi salah. Untuk akas, untuk akas dia akan terbalikkan. Jika salah maka betul. So dia akan jadi betul. Untuk songsangan, jika songsangan kan? Songsangan jika betul, jika salah maka betul. Jika salah maka betul. Betul lah. Jika salah maka betul, betul. Kontrapositif. Jika bukan salah, jika betul, maka salah. So salah lah. Lepas tu kalau salah dengan betul, so jika salah maka betul, dapat betul. Jika salah dengan betul maka dapat betul. Akas, jika betul maka salah, salah. Yang ni jika betul maka salah jugalah. So jika salah maka betul, betul. Dan kalau salah, of course semua jadi salah. Sekejap. Jika salah maka salah. Betul lah. Jika salah maka salah. Tak apa, nanti kita tengok ayat. Sini jika salah maka salah. Betul juga. Jika salah, jika betul maka betul. Okey, betul. Jika betul maka betul. Okey. So maksudnya dekat sini, kalau senang kata macam ni lah. Tak kisahlah implikasi ke, akas ke, songsangan ke, kontrapositif ke, senang kata jika betul maka betul, maka ayat tu adalah betul. Gitu. Jika salah maka salah, ayat tu akan jadi betul. Lepas tu jika betul maka salah, tak kisah dia akas ke songsangan kontrapositif. Jika betul maka salah, kita akan dapat salah. Okey. Jika salah maka betul, maka dapatnya betul. Satu je lah salah. Ingat yang ni saja. Tak kisah dia implikasi ke, akas ke, songsangan ke, atau kontrapositif. Kalau jika betul maka betul, jika salah maka salah, dan jika salah betul maka dia betul. Yang ni lah senang ingat. Faham tak? Ada nak tanya ke? Yang ni lah yang paling penting ni. Senang ingat yang macam ni. Boleh saya teruskan? Okey. Kalau kita tengok dekat sini kan. So implikasi ni, jika P, jika palsu, jika salah maka betul. Jika salah maka betul, betul. Kita ikut yang belakang lah, senang Kita ikut yang belakang. Benar. Okey, untuk akas, kita terbalikkan kan. Jika 13 tidak boleh dibahagi,
tepat dengan 2, maka 13 ialah nombor genap. So dekat sini, jika betul maka salah. Jika betul maka salah, kita akan dapat salah, palsu. Okey, songsangan pula jika bukan P bukan Q. Jika 13 ialah nombor ganjil, maka 13 boleh dibahagi tepat dengan 2. So kalau kita tengok dekat sini, cuba tengok ayat dia. Kena tengok ayat lah. Bukan tengok yang sini kan. 13 ialah nombor ganjil. So sekarang ni dia dah jadi betul. Maka 13 boleh dibagi tepat dengan 2. 13 boleh dibagi tepat. Tak boleh. Salah kan? Sini yang ni betul. Yang ni salah. Tadi salah dengan betul. So sekarang ni betul dengan salah pula. Betul dengan salah. So jawapan salah. Palsu. Okey, kontrapositif. Kontrapositif jika bukan Q bukan P kan. Okey. So jika bukan Q 13 jika 13 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jika 13 boleh bagi tepat dengan 2, maka 13 ialah nombor ganjil. Okey, kita tengok. Kalau tadi jika 13 boleh dibagi tepat dengan 2. Yang ni salah. 13 tak boleh bahagi dengan 2 kan. Salah. Maka betul. So kontrapositif kita akan jadi betul. Benar. Okey, faham ke? Faham ke? Pening sikit. Pening yang ikut tu lah. Ikut yang table saya kata tadi tu je. Jika betul-betul ataupun jika salah-salah, maka betul. Ayat tu akan betul. Lepas tu kalau yang lain antara dua tu, jika betul maka salah, maka salah. Jika betul maka salah, so ayat tu salah. Jika ayat tu salah maka betul, so ayat tu betul. Okay, kalau tak faham boleh tanya. Nak confirmation lagi tanya. Tak apa. Okay, try. Try yang nombor 2.
boleh buat ke? Ada nak tanya tak? Nak confirmation jawapan? Okey. 9 ialah nombor perdana. Betul atau salah? Sofi, 9 ialah nombor perdana. Betul ke salah? Salah. Okey. Ya, dia salah. Palsu lah. Okey. Q, 9 mempunyai 2 faktor sahaja. Arif, betul atau salah? Arif, awak ada? Okey, Haikal. 9 mempunyai 2 faktor saja. Betul ke salah? Oh, semua dah senyap lah. Sikit lagi, 10 minit lagi. Itulah kan kalau kelas 2 jam ni, dia macam penat sikit. Saya kalau tuition saya sendiri, saya tak buat 2 jam, paling lama sejam setengah. Mungkin awak boleh suggest kot, suruh mak ayah suggest dekat tuition Cikgu Faris. 2 jam tu sebenarnya lama. Awak setengah, paling lama sejam setengah je boleh fokus. Betul tak? Kalau saya rasa macam tu lah bagi pendapat saya. Tapi kalau awak rasa apa, boleh suggest lah kat Cikgu Faris. Kalau okey tak apalah. Saya kena on je. Sebab tu kerja saya, nak buat macam mana. Okey, Izra kata salah. Okey, Q salah. 9 mempunyai 2 faktor sahaja. 9 mempunyai 2 faktor sahaja. Okey, faktor bagi 9 apa 1, 3, 9. Okey, salah. Betul salah. Okey, so implikasi jika salah maka salah. Betul. Dapat betul lah. Akas pun dia jika salah maka salah juga kan? Dapatlah betul. Songsangan pula dia kan guna perkataan bukan kan? Bukan P, bukan Q. Dia guna perkataan bukan P, bukan Q. So bila salah tu jadi terbalik. Jika betul maka betul. So jika betul maka betul, so betul jugalah. Okey, lepas tu kontrapositif, dia ni adalah bukan Q dengan bukan P kan. Jadi sama juga, dia ambil jika betul maka betul. Terbalikkan yang ni. Jika betul maka betul, so dapatlah betul. Tak ada masalah, okey je. Okey, boleh. Seterusnya ni nilai kebenaran yang ni juga. Soalan ni tentukan nilai kebenaran. Okey, tentukan nilai kebenaran betul atau salah. Lepas tu sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangka untuk menyokong jawapan anda. Oh, dia nak bagi tahu. Bagilah apa-apa yang bagi sebab lah, senang. Bagi sebab senang.
Contoh dia bagi sisi, semua sisi 4 mempunyai sudut 90 darjah pada setiap bucu. Betul tak semua sisi 4 mempunyai sudut 90 darjah? Yang ada semua sisi 4, dia tak katakan segi 4 tepat ke. Dia tak kata apa segi 4 sama. Segi 4 sama contoh. Okey. 90 darjah kan setiap bucu. Kalau segi 4 tepat, sama juga. 90 juga kan segi 4 tepat. Tapi kalau rhombus, dia macam ni. Rhombus kan. Ataupun rhombus parallelogram. Segi 4 selari. Segi 4 selari kan. Parallelogram. Segi 4 selari. So dia tak sama ni. Dia tak dapat 90 darjah kat sini. Dia tak dapat 90 darjah. Setiap sudut tu tak dapat 90 darjah. So salah lah kan. Dia kata palsu. Lepas tu boleh bagi satu contoh penyangka. Rhombus tidak mempunyai sudut 90 darjah. Macam tu. Nombor 1, okey. Bulatan mempunyai 9 paksi simetri. Bulatan pun tak ada bucu. Pelik kan? Bagi tahu. Sebab dia apa? Paksi simetri tu kita lipat. Kita lipat tu dia sama kan? Contoh ada segi 4. Kertas segi 4. So bila kita lipat dia ni, ni adalah yang garis yang kita lipat tu adalah paksi simetri. So kalau bulatan, contoh bulatan ni. So kalau bulatan contohnya macam ni kan. So kita nak lipat dia. Okay, lipat dia. Lipat kat sini. So samalah kan. Katakanlah diameter dia kat sini lah. Diameter kan. Diameter. Okay. So sebelah sini dia akan bertembung dengan sebelah sini. Bila kita lipat tu. Kita juga boleh buat kat sini. So boleh juga lipat macam ni. Boleh juga lipat macam ni. Macam ni ke. Tak kisah. Banyak sangat kan. Banyak sangat. So bulatan ni mempunyai paksi simetri yang mempunyai bilangan paksi simetri yang tidak terhingga. Tak terhingga banyaknya paksi simetri. Bukan tak ada. Tapi tidak terhingga sangat banyak. Bila kita lipat, kita nak lipat sebelah mana? Tak kisah. Semua boleh dapat paksi simetri dia. Semua garis-garis tu adalah paksi simetri dia. Banyak. Berbeza kalau kita ada segi 4 tepat contoh. Kita hanya boleh lipat sekali je. Yang ni tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Kita boleh lipat cara macam ni. Sini sama. Dua ni sama kan. Yang ni dengan yang ni dia kena. Bila kita lipat macam ni. Ataupun kita boleh lipat yang macam ni. Kita lipat macam ni. So bucu ni akan kena sini. Bucu ni kena sini. So garis ni, garis yang kita bina tu adalah paksi simetri. Kalau bulatan banyak. Faham tak penjuru tu? Paksi simetri. Nombor 2, semua poligon mempunyai perpenjuru. Perpenjuru tu ialah contoh saya buat segi 4. Perpenjuru tu ialah bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Sini, bucunya akan ke sini. Kalau ada segi 4, segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. So, perpenjurunya adalah 1, 2. Yang merah tu perpenjuru. So, dia tanya, adakah semua poligon mempunyai perpenjuru? Betul atau salah? Kalau betul, tu betul. Kalau salah, kena bagi tahu apa.
Okey, so awak boleh buat juga yang 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nombor 5, yang ni awak apply tadilah. Jika adakah dia betul, so maka adakah dia betul, so apa pernyataan dia. Ada apa-apa soalan? Okey, so saya dah cover sampai muka surat 36. Awak boleh siapkan untuk latihan awak sendiri sampai muka surat 36 dan kita dah habis tajuk 3.1 pernyataan. Kira dah habislah. So untuk pernyataan ni awak belajar pernyataan betul salah, ayat majmuk dengan jika maka, ada antijadian dengan akibat, lepas tu akas, converse, kosongsangan, kontrapositif, lepas tu betul atau salah dia. Okey, itu je. So ada apa-apa soalan? Ini adalah kelas terakhir kita. So minggu depan hari Selasa kan? Selasa malam. So selamat belajar dengan cikgu barulah. Ada nak tanya saya, nak roja saya soalan matematik ke apa ke, tanya je. Nanti kalau cikgu baru tanya, dah belajar sampai mana, bagi tahulah. Dah habis pernyataan, hujah tak masuk lagi. Macam tu. Hujah tak masuk lagi. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi kalau ada kalau ada hal yang okey, itu saja. Selamat berbuka untuk hari ini dan selamat belajar dengan cikgu baru. InsyaAllah awak okey belajar. Awak semua bijak-bijak ni. Kelas yang ni semua pandai-pandai. Daripada yang kelas saya lain-lain. Semua pandai-pandai sebab tu ramai yang dapat SBP ni. Awak pun boleh ni, layak aje. Rezeki masing-masing. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama.